Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syazanah binti M. Sharif, nombor matrik 262046. Dan pada hari ini saya akan membentangkan mengenai tajuk kajian saya, iaitu tulisan tradisional Bugis Lontara. Pengenalan. Tulisan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk memudahkan urusan harian. Tidak kira masa, tempat dan juga keadaan, tulisan pasti akan digunakan bagi urusan yang menggunakan kaedah bertulis. Seperti yang diketahui umum, terdapat beberapa jenis tulisan yang digunakan di setiap negara di dunia. Tulisan lazim yang kita ketahui adalah seperti tulisan Jawi, tulisan Jepun dan juga tulisan Rumi. Dan menurut Saidah Ismail 2016, bangsa Bugis merupakan satu bangsa yang unik kerana mempunyai identiti tersendiri seperti bahasa Bugis dan tulisan Bugis. Tulisan Bugis yang unik ini lebih dikenali sebagai Lontara ataupun aksara Bugis. Tulisan Lontara merupakan tulisan tradisional suku kaum Bugis yang telah lama digunakan pakai sehingga ke hari ini. Namun penggunaannya kini semakin pupus dan mula diambil alih oleh tulisan Rumi. Arifuddin Ali 2020 menjelaskan maksud lontara ialah sebuah daun lontar yang digunakan oleh orang Bugis pada zaman dahulu untuk menulis perkara yang berkaitan dengan peristiwa yang berlaku dalam masyarakat Bugis. Baiklah, terdapat 3 objektif utama di dalam kajian ini. Yang pertama, memberi pengetahuan kepada masyarakat di Malaysia mengenai kewujudan tulisan Bugis. Yang kedua, menjelaskan asal-usul tulisan Bugis. Dan yang ketiga, mengenal pasti lokasi daerah yang masih menggunakan tulisan Bugis dalam kehidupan. Kita akan beralih kepada tinjauan literature. Konsep dokumentari. Dokumentari ataupun lebih lazim dikenali sebagai dokumen yang membawa maksud sebagai mendokumentasikan reality adalah merupakan rakaman ataupun tulisan yang bersifat non-fiksi. Dokumentari ini memainkan peranan dalam menunjukkan kehidupan yang realiti dengan menggunakan kamera sebagai medium penyampai agar dapat ditonton dan difahami oleh masyarakat dari zaman ke zaman. Walaupun dokumentari ini berbeza daripada cerita filem biasa yang menggunakan skrip, namun ianya juga menghadapi cabaran yang sama dalam pembuatan sesuatu dokumentari, seperti bagaimana untuk menyusun jalan cerita dari awal hingga ke akhir agar mudah difahami oleh penonton, penyesuaian muzik latar belakang, serta penggunaan grafik dalam dokumentari. Konsep tulisan tradisional Bugis. Tulisan tradisional Bugis ataupun lebih dikenali sebagai Lontara merupakan tulisan daripada suku kaum Bugis di Sulawesi Selatan, Indonesia. Tulisan ini telah wujud sejak abad ke-10, iaitu sejak zaman Sriwijaya yang dapat dibuktikan dengan naskah daripada Sultan Brunei yang dikirim ke China. Penggunaannya pada zaman dahulu dimulakan dengan menulis tulisan ini di atas sebuah daun yang bernama daun lontar dengan menggunakan lidi. Tulisan ini digunakan oleh masyarakat Bugis pada zaman dahulu untuk urusan rasmi istana, urusan sekolah serta urusan harian. Keunikan tulisan ini adalah kerana ia mengambil kira aspek alam seperti angin, hujan dan api, manakala bentuknya pula mengambil aspek sulapak, epak wala suji ataupun segi empat tepat. Oleh dari itu, apabila tulisan Bugis ini ditulis, bentuknya menyerupai segi empat tepat yang terpisah. Apa yang membezakannya adalah titik yang digunakan bagi setiap huruf. Tulisan Bugis ini juga ditulis sama seperti tulisan Rumi, iaitu pergerakan daripada kiri ke kanan. Namun, aksara Lontara hanya berbentuk vokal dan tiada konsonan. Baiklah, kita akan beralih kepada asal-usul tulisan tradisional Bugis. Asal-usul tulisan Bugis. Pada awalnya, perkataan Lontara membawa kepada 2 maksud, iaitu Lontara sebagai sejarah salah silah dan juga Lontara sebagai tulisan. Dan bagi kajian ini, Lontara yang dimaksudkan adalah bermaksud tulisan. Erti kata tulisan Lontara sebenarnya berasal daripada 2 perkataan Bugis, iaitu raung yang bermaksud daun dan tak bermaksud lontar, yang digabungkan
menjadi raung tak bermaksud daun lontar. Penulis asal tulisan ini bernama Daeng Pamatik yang lahir di Goa. Tulisan ini ditulis pada sebuah daun dengan menggunakan lidi dan disimpan dengan cara menggulung daun tersebut seperti gulungan pita pelekat. Daun lontara yang dimaksudkan mempunyai saiz kelebaran kira-kira 1 cm dan panjangnya bergantung kepada panjang cerita yang ditulis pada daun tersebut. Setiap daun yang ditulis akan disambungkan dengan menggunakan benang lalu digulung pada jepitan sebuah kayu. Hasil dapatan kajian menunjukkan tulisan Bugis berasal daripada Sulawesi Selatan dan telah wujud sejak abad ke-10, iaitu sejak zaman Sriwijaya abad 7 hingga 10. Hal ini dapat dibuktikan dengan sejarah dinasti Sung di China, iaitu pada 977 Masihi ketika Raja Brunei ataupun Piunei dalam bahasa Bugisnya mengirim ufti diikuti dengan sebuah surat kepada kerajaan China pada masa itu. Tulisan ini kemudiannya mengalami perubahan dan penambahan setelah wujudnya kertas. Contohnya seperti 4 huruf iaitu Pa, Ja, Sa, La dan A yang mengalami perubahan ataupun penambahan Mempak, Nencak dan Ngangkak. Tambahan pula, tulisan lontara tidak memiliki nombor seperti mana tulisan lainnya. Maka dengan itu, tulisan Bugis menggunakan pinjaman daripada nombor bahasa Arab. Terdapat juga beberapa orang ahli akademik di Makassar yang melakukan penambahan dalam beberapa huruf baru dalam tulisan Bugis. Hal ini dikatakan untuk mewakili huruf konsonan yang pada awalnya tidak terdapat di dalam tulisan lontara dengan alasan agar tulisan lontara dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Namun, ada di antaranya tidak setuju kerana dengan menciptakan huruf-huruf baru ke dalam tulisan Bugis seperti tambahan konsonan dan juga tanda mati hanya akan mengubah bentuk asal dan membuat generasi baru tidak akan mampu membaca naskah-naskah lama yang ditulis sejak ratusan tahun yang lalu. Sedangkan dalam naskah lama itu disimpan sejarah masa lampau kaum Bugis yang dapat memberi manfaat kepada generasi akan datang. Baiklah, kita akan beralih kepada bahagian lokasi daerah yang masih menggunakan tulisan tradisional Bugis lontara. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat beberapa daerah yang masih menggunakan tulisan Bugis meskipun tidak digunakan dengan secara kerap. Daerah yang dimaksudkan adalah daerah Pontian Johor, Benut Johor, Tawau Sabah dan juga Kampung Bugis, Kota Kinabalu. Baiklah, kita akan beralih kepada running order program. Seperti apa yang anda lihat di dalam jadual ini, terdapat beberapa bahagian yang akan mencukupkan durasi sebanyak 10 minit. Dan jumlah keseluruhan video ini adalah mengambil masa sebanyak 600 saat bersamaan dengan 10 minit. Baiklah, seterusnya perbelanjaan yang rasional. Dan untuk pengetahuan anda semua, pengkaji adalah merupakan pelajar daripada Sabah, iaitu daripada Tawau Sabah dan telah mengambil penerbangan sebanyak 3 kali, iaitu daripada Tawau ke Kuala Lumpur untuk menjalankan eksperimen sosial dan melakukan penerbangan ke Johor untuk melakukan penggambaran di Johor Bahru di kawasan Pontian Johor dan melakukan penerbangan sekali lagi ke Kota Kinabalu untuk menemubual seorang responden. Jadi penerbangan telah mengambil kos yang agak banyak. Pengkaji telah melakukan penggambaran iaitu pada 14 Disember 2020 di Tawau Sabah dan telah menemu ramah responden. Pada 27 Februari 2021 melakukan kajian sosial di Kuala Lumpur. 26 Mac 2021 di Museum Bugis Pontian Johor dan 26 Mac juga di Memorial Daeng Haddad Pontian Johor serta 7 April 2021 di Kota Kinabalu Sabah dan juga Temu Ramah. Untuk pemilihan Temu Ramah, terdapat beberapa individu yang dipilih untuk sesi Temu Ramah, antaranya ialah Encik Muhammad Amin bin Nasir yang merupakan Ketua Pusat Pengajian Al-Hikmah Tawau sekaligus merupakan seorang tenaga pengajar tulisan Bugis. Yang kedua, Puan Andik Husni binti Haji Andik Abdul Latif, pengasas Museum Bugis Johor. Yang ketiga, Encik Abdul Hadi bin Haji Ambo Intang, pengasas Memorial Daeng Haddad
Pontian Johor dan Datuk Haji Hussain bin Kasau, pengasas Kesatuan Keturunan Sulawesi Selatan KKSS Sabah. Pemilihan yang dilakukan bagi sesi temu ramah adalah berdasarkan pengalaman dan jawatan yang disandang oleh individu yang dipilih. Kesemua individu yang ditemu ramah adalah merupakan individu yang berbangsa Bugis dan mempunyai pengetahuan yang lebih mengenai tulisan tradisional Bugis Lontara. Bahkan, mereka juga boleh menulis dalam tulisan Bugis serta fasih berbahasa Bugis. Beralih kepada tinjauan jarak jauh. Tinjauan jarak jauh telah dilakukan pada awal pra-produksi, iaitu tinjauan jarak jauh yang dilakukan adalah pada awal bulan Oktober 2020. Pada 15 Oktober 2020, telah dilakukan tinjauan jarak jauh di Tawau, Sabah. 18 Oktober 2020, Museum Bugis Johor. 18 Oktober 2020, Memorial Dayang Haddad Pontian Johor. Dan 19 Oktober 2020, Kota Kinabalu, Sabah. Tinjauan jarak jauh ini dilakukan bagi memudahkan proses penggambaran dan juga penulisan jadual bagi memudahkan segala proses untuk menyiapkan dokumentari ini. Durasi penerbitan projek video adalah selama 10 minit. Seterusnya, lokasi penggambaran yang dilakukan untuk dokumentari ini adalah di sekitar kawasan Museum Bugis Johor, bangunan Memorial Dayang Haddad Pontian Johor, dan sekitar kawasan Kota Kinabalu, Sabah, dan juga Tawau, Sabah. Bagi pasca produksi, penyuntingan pasca produksi bagi dokumentari ini melibatkan beberapa perkara, iaitu penyuntingan video muzik, suara latar, efek visual, dan penambahan warna, cahaya, penstabilan video, dan mengambil masa selama 4 hari. Penyuntingan juga dilakukan dengan menggunakan perisian Sony Vegas dan Adobe Premiere Pro 2021. Baiklah, kita akan beralih kepada kesimpulan. Tulisan tradisional Bugis Lontara adalah merupakan sebuah dokumentari sejarah yang menunjukkan kewujudan tulisan tradisional Bugis Lontara yang kurang diketahui oleh masyarakat pada masa ini. Sejarah dan keunikan tulisan ini semakin tenggelam dan dilupakan terutama oleh golongan bangsanya sendiri. Maka, dengan adanya kajian yang dilakukan ini, dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kewujudan tulisan Lontara dan sekaligus dapat melestarikan tulisan ini sehingga ke generasi akan datang. Pelbagai platform yang dapat digunakan bagi memamerkan hasil dokumentari ini seperti Facebook, YouTube dan sebagainya. Kerana hal ini merupakan salah satu inisiatif dan usaha yang mendedahkan tulisan Bugis kepada masyarakat di Malaysia. Dalam dokumentari ini juga, suara latar digunakan bagi meningkatkan lagi kualiti dan pemahaman penonton melalui ayat yang disampaikan. Video dokumentari ini akan dimuat naik di laman sesawang seperti Facebook dan YouTube bagi membuka ruang kepada seluruh masyarakat, tidak kira di dalam maupun luar Malaysia, tanpa mengira kaum, agama dan status, sekaligus mencapai objektif kajian ini. Diharap melalui video ini, penonton akan mendapat sedikit sebanyak ilmu pengetahuan baru tentang tulisan tradisional Bugis Lontara. Sekian, itu sahaja daripada saya, Nur Syazana binti M. Sharif. Jika ada sebarang pertanyaan, sila put your head in the end. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.